KSSM bermula untuk diuji 2021. Semua mata pelajaran. Jadi anak-anak adalah perintis untuk KSSM ni lah. Jadi berbeza dengan kertas-kertas bahasa Arab tahun sebelum ni. Kalau tahun lepas, kalau tahun sebelum ni kita ada 3 kertas. Tahun ni 2021 bermula 2021, kita hanya ada 2 kertas sahaja. Okey, satu kertas kertas apa? Bertulis, satu lagi kertas lisan. Okey, ni secara umum saya tak nak tekankan. Ni yang penting. Kita belajar selama masuk tahun yang kelima lah. 3 tahun secara bersemuka. Kemudian setahun setengah ni, setahun lebih ni, campur-campur lah bersemuka dan online-nya. Pertama untuk bahasa Arab ni kita nak antara objektifnya kita mendengar, memahami perkataan, kalimah. Kalau buku teks tingkatan 1 dulu, kalau anak-anak ingat tingkatan 1, 2, 3, kita akan didedahkan kalimah, kemudian tarakib, kemudian jumlah. Perkataan, rangkai kata, kemudian ayat, kemudian jumlah mutarabitah, kan? Okey, berdasarkan tema tertentu. Untuk pengetahuan anak-anak, kita ada 4 tema. Ada 4 tema sahaja. Iaitu pertama, syakhsi. Tentang diri pelajar. Yang kedua, tema ta'limi, pendidikan. Yang ketiga, tema ijtima'i, sosial, masyarakat, kerja-kerja kebajikan. Dan yang keempat, mihani, ataupun kerjaya. Untuk pengetahuan anak, bermula ke SSM ni tak ada lagi dah tema agama. Jadi sebelum ni kalau anak-anak tahun-tahun sebelum ni akan didedahkan dengan tema-tema agama, tajuk agama, zakat, puasa. Tapi bermula ke SSM ni tak ada tema-tema tersebut. Sebab tu kalau kita tengok buku teks, kita tak jumpa lagi dah macam gitu. Okey, kemudian yang kedua, objektif kita anak-anak boleh bertutur. Rangkai kata ke, ayat, perenggan yang betul. Boleh bercakap. Nanti kita tengok macam mana kita nak uji anak-anak ni bertutur. Dan ia ada markah untuk SPM. Okey, ketiga, membaca dan memahami. Baca teks, tapi bukan baca dengan ustaz atau ustazah, baca secara sendiri. Kemudian faham tak teks yang dibaca? Pastinya ada soalan-soalan lah yang perlu kita uji untuk mengetahui pelajar ni faham ke tidak. Pertama, dengar dan memahami. Ini nanti ujian lisannya. Okey, kemudian bertutur. Kemudian membaca dan memahami. Okey, 4, menulis. Menulis. Ini kertas 1 lah. Okey. 5, mengaplikasi sistem bahasa yang betul. Okey, baik. Aplikasi ni maksudnya ialah anak-anak diuji untuk buat ayat. Okey. Jadi objektif 1, objektif 2, ini kita akan uji dalam kertas 2. Mendengar, memahami dan juga bertutur. Manakala objektif 3, 4 dan 5 kita akan uji dalam kertas 1, kertas bertulis. Okey. Kemudian setelah kita belajar 5 tahun ataupun 2 tahun untuk SPM lah, tingkatan 4 dan tingkatan 5, walaupun tak sampai lagi kalau kita jumlahkan tak sampai setahun pun awak belajar ni. Tapi nak macam mana? Terpaksa kita kena melalui SPM ni. Okey. Apa yang kita nak uji dalam pentaksiran, dalam peksa nanti? Pertama, kita nak uji daya ingatan dan daya kefahaman. Yang kedua, kita nak uji kemahiran mendengar dan bertutur. Yang ketiga, kemahiran membaca.
Yang keempat, kemahiran menulis. Yang kelima, kemahiran mengaplikasi. Maknanya kalau kita tengok tadi, objektif pentaksiran dan objektif pembelajaran tu lebih kurang sama. Maka lahirlah 2 kertas. Daripada 5 objektif pembelajaran dan 5 objektif peperiksaan, maka lahirlah 2 kertas. Okey, kertas pertama mungkin anak-anak telah melaluinya tahun lepas. Sama ada periksa pertengahan tahun sempat ke tidak, tak tahulah. Kemudian peperiksaan akhir tahun, kebanyakan sekolah tak sempat. Saya rasa SMK Johor Bahru pun tak sempat. Rasanya baru sekali periksa ke SMK Johor Bahru? Ke dah 2 kali saya tak pasti. Kalau SMK Bandar Penawar ni baru sempat 2 kali periksa. Tahun lepas, 3 kali lah. Tahun lepas ujian sekali, kemudian periksa pertengahan tahun, kemudian periksa akhir tahun tak sempat, kemudian baru naik bulan 4 hari tu buat ujian TOB. Maknanya pelajar-pelajar memang tak nampak lagi macam mana soalan yang nak ditanya. Okey, tak sempat lagi macam mana nak memahami bentuk soalan yang nak ditanya. Saya rasa bukan subjek bahasa Arab je, hampir semua subjek. Jadi hari ini inisiatif bidang agama SMK Johor Bahru untuk cuba mendedahkan macam mana bentuk soalan yang akan anak-anak terima nanti ni. Dan kita bimbang juga, belum sempat macam mana bentuk kertas ni, tiba-tiba nanti kalau tiba-tibalah keluar jadual SPM tahun ni. Masak kita nak jawab. Okey, 2 paper ni apa dia? Pertama kertas 1 ujian bertulis, kertas 2 ujian lisan. Okey. Jenis item bilangan soalan, jumlah markah. Okey, jumlah markah untuk kertas 1, kertas bertulis 100 markah. Manakala kertas lisan 50 markah. Wajaran untuk 2 kertas ni, kertas 1 80 markah. Daripada 100 tu dia jadi ke 80. Ni ujian bertulis. Manakala ujian lisan markah 50 tapi kita nak ambil 20%. Jadi kita berharaplah anak-anak boleh dapat sekurang-kurangnya 20 markah tu dah dalam tangan dulu. Sebab untuk kertas 2 ni yang akan mengujinya adalah dari kalangan ustaz dan ustazah sekolah masing-masing. Macam mana cara? Tunggulah bersemuka nanti. Kalau bersemuka pun tak boleh juga, mungkin kita akan gunakan macam ni lah. Media macam ni. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak dah ada 20 markah. Sekarang ni kita nak cari 80 markah yang bertulis. Okey. Macam mana bentuk soalannya? Ni yang anak-anak nak tengok ni.